Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan satu resepi mudah iaitu Lotus Biscoff Cheesecake. Dalam video ini juga saya akan kongsikan tips untuk mudah keluarkan kek daripada loyang dan juga cara untuk mendapatkan potongan cheesecake yang cantik. Okey, ini adalah loyang yang akan saya gunakan untuk cheesecake. Okey, untuk langkah pertama, cairkan 250 gram butter. Okey, macam inilah rupa butter yang dah cair tu. Kemudian boleh kita tepikan sekejap. Inilah biskut yang akan digunakan sebagai lapisan base cheesecake kita. Okey. Boleh guna yang jenis crumble juga. Okey, kalau biskut yang jenis ini kena hancurkan dululah. Okey, bila dah hancurkan biskut tu, ni kita panggil biskut crumble lah. Okey, boleh masukkan butter yang kita dah cairkan tadi. Kemudian sebatikan dengan menggunakan sudu. Bila adunan tu dah nampak sebati, bolehlah masukkan ke dalam loyang. Kemudian bolehlah mampatkan adunan base dengan menggunakan sudu. Saya guna sudu lah sebenarnya. Boleh kalau ada alat yang penekan itu boleh juga guna, tapi nak jadi cerita waktu ni saya cari tak jumpa, so saya guna sudu je lah. Okey, tekan, kasih rata. Kemudian bolehlah masukkan ke dalam peti sejuk untuk disejukkan selama lebih kurang 30 minit. Okey, sekarang kita buat untuk adunan bahagian cheese pula. Okey, ini adalah whipping cream yang digunakan jenis dairy ya. Okey, whipping cream ada dua jenis, satu dairy milk, satu lagi non dairy. Okey, lepas tu boleh masukkan gula caster sebanyak 150 gram. Pukul adunan bahan-bahan ini sampai menjadi kental. Okey, jadi macam ni lah. Nampak kental dan berkrim, nampak halus. Ini rupa dia. Lepas tu bolehlah masukkan sebanyak 500 gram cream cheese. Okey, cream cheese ni telah dikeluarkan daripada peti ais dan telah dibiarkan lebih kurang 15 minit pada suhu bilik. Okey, bila dah jadi macam ni, maknanya dah cantik lah ni cream cheese, nampak lembut tekstur dia. Okey, kemudian bolehlah masukkan Lotus Biscoff Crunchy Spread. Okey, yang ini saya guna jenis crunchy, so akan ada rasa crunchy lah dekat dalam kita punya cheesecake tu nanti. Okey, anggaran dalam 2 sudu besar.
Kemudian bolehlah pukul lagi. Yang ini pukul sekejap je sebab kita cuma nak mixkan adunan cream cheese dengan spread tadi. Bila nampak adunan cheese cream dah sebati macam ni, maknanya dah ready lah untuk digunakan. Bolehlah tuangkan adunan cheese ni ke atas lapisan asas tadi. Kemaskan bahagian atas tu, bolehlah guna spatula ataupun kalau tak ada apa-apa saja sebenarnya pun boleh, asalkan bahagian atas tu nampak rata. Kemudian bolehlah masukkan ke dalam peti sejuk di bahagian chiller selama 2 jam atau lebih. Okey, tip untuk memudahkan cheese cream dikeluarkan daripada loyang. Cara dia, gunakan tuala yang dibasahkan dengan menggunakan air panas. Kemudian sapu keliling loyang tu dengan tuala. Macam ni lah. Nampak saya buat ni. Okey. Guna air panas tau. Jadi kena hati-hati sikit. Panas. Sapu je dekat keliling tu. Sebab tuala yang panas tu lah yang akan memudahkan kita keluarkan cheesecake ni. Kemudian tolak bahagian bawah alas tin ni. Okey, nampak? Senang aja kan nak keluarkan? Dan hasil bahagian tepi itu nampak cantik. Kemudian bolehlah letakkan cheesecake ke atas alas kek. Macam ni lah rupa dia. Okey, untuk mencantikkan lagi pada bahagian tepi kek, bolehlah guna spatula. Macam ni lah. Okey, sekarang kita sediakan bahagian topping kek pula. Okey, gunakan 2 sudu besar Lotus Biscuit Spread. Ini anggaran lah, 2 sudu besar. Okey, satu lagi tip ataupun cara untuk mencairkan. Okey, ini biasanya kita gunakan untuk mencairkan coklat. Dan juga untuk spread ni pun ini juga cara dia sebenarnya. Okey, masukkan air panas ke dalam mangkuk. Kemudian letakkan satu lagi. Saya guna periuk yang ada tangkai macam ni lah, senang nak pegang. Okey, letak. Lepas tu kacau-kacau sekejap dan spread ni akan cair. Untuk spread ataupun coklat, kita tidak boleh cairkan di atas api terus sebab dia akan hangus. Ini cara dia. Okey, ini maknanya dah siap lah. Okey, ini cara saya kalau nak masukkan apa-apa saja, nak guna piping bag. Saya akan gunakan gelas. And then piping bag tu saya akan letak lah. Ini cara saya. Okey, kemudian bolehlah tuangkan bahan topping tadi ke dalam piping bag macam ni. Nampak senang kan? Tak adalah risau tertumpah-tumpah ke. Okey, nampak adunan topping ni macam kasar sikit kan? Sebab saya guna spread jenis crunch. Okey, sebenarnya yang kalau nak dapat bahagian atas dia yang smooth tu, kena pakai yang jenis smooth sebenarnya. Okey, potong bahagian hujung piping bag tu. Guna gunting je lah.
untuk buat lubang macam ni. Okey, macam saya cakap tadi, saya menggunakan spread jenis crunch. So spread ni ada crunch lah dalam tu. Jadi masa proses piping ni sebenarnya agak susah sikit sebab macam tersumbat-sumbat lah. Jadi lubang piping bag ni saya besarkan sikit. Jadi dia mudah sikit. So nampak kat sini kasar sebab saya guna jenis crunch. Tapi boleh lah. Jadi kena besarkan sikit lubang. Okey, pipe sekeliling kek untuk menghasilkan corak macam ni rupa dia lah. Kemudian bakinya bolehlah letakkan pada bahagian atas kek. Okey, ratakan bahagian atas kek dengan menggunakan spatula macam ni lah. Tu nampak tekstur pada bahagian atas ni nampak ada biji-biji. Macam tu lah. Okey, macam saya kata tadi, boleh pilih yang jenis crumble. Yang ini dah jenis hancur lah. Lebih mudah, tak perlu nak hancurkan sebenarnya. Okey, teknik hiasan kek ni sebenarnya ikut kreativiti masing-masing. Buatlah macam mana. Yang ini memang ikut kepandaian sendiri sebenarnya. Okey, macam ni cara saya letakkan biskuit crumble ni di bahagian tepi kek. Kemudian saya hiaskan dengan sekeping biskut lotus. Inilah rupa non bake lotus biskuit cheesecake yang dah siap. Okey, sekarang kita nak potong pula kek ni. Ini tip dia. Untuk menghasilkan potongan cheesecake yang cantik, setiap kali nak potong tu, pisau yang digunakan tu, ini cara saya saya akan siram dengan air panas setiap kali potongan. Maknanya satu kali potong, siram dengan air panas lagi, lap dengan kain ataupun dengan tisu. Lepas tu untuk potongan kedua, buat benda yang sama juga. Siram dengan air panas, lap dengan tisu. Begitulah seterusnya. Okey, tengok hasil potongan ni. Nampak cantik kan? Cantik dan kemas. Inilah rahsia dia. Untuk mereka yang sukakan rasa karamel, sudah pastinya cheesecake ini akan menjadi pilihan. Tengok tu. Lembut sangat dia punya tekstur. Selamat mencuba. Jemputlah subscribe, like, komen dan share untuk mendapatkan video-video dari saya selepas ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.